Okey, jadi sebelum kita pergi kepada mesin kimpalan, jadi suka saya untuk terangkan mengenai safety ataupun keselamatan yang kita perlu ambil kira semasa kita mengimpal. Okey, jadi ini adalah face mask ataupun face shield. Kalau kita tengok depan ni ada dua lens lah. Okey, yang terang, yang clear ni dan juga yang gelap. Okey, kalau kita tengok depan ni yang gelap ni, kita boleh nampak adanya macam pasir yang melekat dekat dia punya lens ni, kaca ni. Sebenarnya benda ni bukannya pasir, tapi adalah hasil daripada leburan elektrod. Maksudnya semasa kita mengimpal, leburan elektrod tu tadi akan terpecik. Dan terpecikan tu tadi akan mengenai kita punya lens dan juga kita punya face shield lah. Jadi sekiranya kita tidak menggunakan face shield atau face mask ni tadi, percikan tu tadi akan mengenai kita punya muka dan juga kita punya mata lah. Jadi sekiranya walaupun kita tak mengimpal dan kita nak menengok ataupun memerhatikan kawan kita mengimpal pun, kita kena pakai juga face mask ataupun face shield ni tadi lah. Kenapa? Walaupun tidak terkena percikan tu, maksudnya percikan tu jauh daripada kita, tapi cahaya yang terhasil daripada leburan elektrod tadi terlalu silau. Jadi kalau katakan kita tidak memakai lens yang gelap ni tadi, mata kita boleh akan merengsa lah. Merengsa maksudnya dia pedih lah, sakit mata lah nak cakap kan. Jadi mata kita akan kemerahan dan akan rasa berpasir dalam kita punya mata tu tadi. Okey. Yang ni kita punya chipping hammer. Chipping hammer ni ataupun bahasa Melayunya tukur penyepih. Okey, dan yang ni brush wire ataupun brus dawai untuk kita membersihkan kita punya surface ataupun permukaan benda kerja kita tadi. Okey, yang ni grip plier ataupun plier lah untuk kita memegang kita punya benda kerja untuk kita alihkan lah. Dan yang ni kita punya welding glove. Welding glove ni sebelum kita pakai, kita kena make sure tak ada lubang pada dia punya permukaan lah. Kan risau kalau katakan ada lubang, bila kita pakai kita terpegang benda yang panas. Jadi tak baloi lah ataupun tak berguna lah kita pakai welding glove ni kalau dia berlubang. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada kita punya mesin kimpalan RK kita. Kabel ni tadi dia disangkut kat sini lah. Jadi sebenarnya setiap kali selepas mengimpal, saya akan mengarahkan pelajar untuk mengemas. Kita akan gulung balik wire ni, kabel ni tadi, dan kita akan gantungkan semula dekat sini lah. Supaya apa? Supaya pelajar berikutnya, katakan kelas selepas kelas yang sebut tadi tu, mungkin esok kelas ke, dia akan melihat ataupun dia akan memeriksa kabel ni sebelum dia menggunakan. Jadi dia satu-satu prosedur di mana setiap kali sebelum kita memulakan kerja ataupun kita memulakan mesin, menghidupkan mesin, kita akan memeriksa kabel ni sekiranya terdapat sebarang kebocoran pada dia punya penebat dia lah. Jadi kita akan tengok kabel. Okey, macam ni dah nampak kesan rekahan. Yang ni sebelum ni ada bocor, jadi kalau katakan adanya rekahan macam ni kan, dah nampak dia dah mula merekah. Jadi kita ambil tip wire dan kita akan balutkan dia lah. Okey, jadi kita akan balutkan supaya kawasan yang penebat dia sudah bermasalah tadi tu tidak terdedah kepada kita punya meja kerja ataupun apa-apa logam yang berdekatan dengan kita, termasuk dengan diri kita sendiri lah. Jadi kita akan balut. Okey, kita akan balutkan dengan kemas lah. Okey, periksa bahagian yang lain. Jadi kalau katakan semua bahagian dia sudah okey, nampak. Okey, jadi biasalah dia punya kabel ni dah di mamah usia jadi kita akan balutkan dia supaya kabel ni tadi boleh lagi kita gunakan dengan selamat. Okey, nanti seterusnya kita akan pasangkan kabel ni kepada dia punya terminal pada mesin lah. Okey, jadi sebelum kita mengimpal, kita kena tahu mesin apa yang kita pakai ataupun apa function yang ada pada mesin ni tadi. Untuk tombol pertama hot start ni, okey, hot start ni fungsinya adalah untuk meningkatkan ampere dalam masa yang singkat, untuk membolehkan kita mengimpal dengan lebih mudah. Maksud saya kat sini, kalau katakan kita biasa mengimpal, masalah pertama kita semasa kita memulakan nyalaan RK, kita punya welding stick ataupun elektrod kita suka melekat pada kita punya workpiece. Jadi dengan adanya hot start ni,
dia membantu mengurangkan masalah elektrod melekat semasa permulaan mengimpal. Sebabnya kenapa? Dengan adanya hot start ni, dia akan memanaskan ataupun dia akan mempercepatkan pemanasan kita punya workpiece. Jadi elektrod kita mudah untuk menyala lah. Dan satu lagi, dia juga memudahkan untuk melakukan penetration ataupun penembusan pada kita punya workpiece tadi. Okey, berikutnya adalah arc force. Arc force pula dia meningkatkan current ataupun current ni maksudnya dia akan menjadi boost ataupun boost bahasa Melayunya pemangkin untuk memudahkan current masuk dengan lebih banyak dalam waktu yang singkat. Ini lebih kepada kalau katakan kita mengimpal arka dalam keadaan yang pendek, maksudnya kita buat satu larian arka yang tak begitu panjang. Jadi kalau katakan tak begitu panjang, kita punya penetration ataupun penembusan tu akan kurang berbanding kita buat kimpalan ataupun arka yang lebih panjang. Disebabkan oleh kita punya workpiece ataupun benda kerja kita tak cukup panas. Jadi kalau katakan workpiece kita tak cukup panas, jadi kita punya kumai tadi tu tak dapat melebur dengan baik dalam kita punya workpiece tu tadi. Jadi dengan adanya arc force ni tadi, maksudnya dia punya nyalaan tentu akan kuat dalam masa yang singkat. Supaya apa? Supaya besi cepat panas dan juga elektrod tu tadi cepat melakukan penembusan pada kita punya workpiece tadi. Jadi bila kita dah buat elektrod tu panjang, maksudnya arc force tadi tidak lagi berfungsi dalam pemangkin penaikan arus elektrik tu tadi. Yang ni untuk kita adjustment api lah. Api ni sebenarnya macam saya pernah terangkan, api ataupun current ni bergantung kepada kita punya skill ataupun individu skill lah. Maksudnya kalau katakan tangan kita cepat ataupun tangan kita pantas membuat anyaman kumai, kita boleh tinggikan dia punya arus. Tapi kalau katakan tangan kita tak cukup cekap ataupun kita masih lagi tak dapat lagi skill mengimpal dengan baik, kita mulakan nyalaan dengan yang rendah lah. Maksudnya kita train dapat dia punya pergerakan ataupun teknik anyaman tu bila dah improve, baru kita boleh main ataupun baru kita boleh tingkatkan dia punya current tu tadi. Okey, yang bawah ni pula kalau kita tengok ada dua terminal. Abaikan yang tengah itu, kita ada dua terminal positif dan negatif. Okey, yang ni adalah penghujung kabel welding kita lah. Sama ada electrode holder ataupun grounding dia, sama dia punya kepala dia. Jadi mana-mana pun boleh masuk sebenarnya. Yang electrode holder pun boleh masuk positif punya terminal. Yang ni yang electrode holder pun boleh masuk positif punya terminal. Okey, pastikan dia masuk dengan kemas dan ketat lah. Pasal dia suka longgar macam tu kan. Sebab kenapa wayar kabel ini dia liat, jadi dia mudah melentur balik semula. Jadi kita pastikan dia masuk pada slot yang betul dan kita ketatkan dengan kemas. Sebab kalau katakan dia longgar, bila kita welding, kita bergerak-bergerak sini kan, dia boleh spark ataupun dia boleh berlakunya percikan api kat sini tadilah. Okey, yang ini kalau kita terbalikkan sebenarnya lebih kepada dia punya polarity ataupun dia punya kekutuban. Maksudnya dia lebih kepada cara ataupun teknik kita nak mengimpal yang lebih dalam dia punya penetration ataupun dia punya penembusan. Okey, jadi lepas ni saya akan tunjuk ataupun demo lah macam mana kita nak mengimpal. Okey, jadi sebelum kita mengimpal, pastikan keselamatan diri kita telah lengkap lah daripada safety shoes ataupun keselamatan kita, dan kita punya face mask ataupun face shield kita pakai. Macam saya suka pakai topi sebabkan kadang-kadang percikan api tu kena kat kulit kepala kan, jadi pakai topi agak sedikit safety lah. Okey, pakai dengan kemas lah, kemas dan selesa lah kan, jangan jerut belakang ni kuat sangat pula, nanti jangan sakit kepala pula kan, pening pula. Okey, dan kita pastikan juga kita ada sediakan satu workpiece, bukan workpiece, kita punya scrap untuk kita berlatih. Sama ada kita berlatih ataupun biasanya saya gunakan workpiece ni
untuk jadikan bahan uji kaji api lah. Maksudnya saya akan setting api ataupun ampere dia. Jadi saya akan tengok berapa kesesuaian ampere yang saya nak pakai. Jangan terus buat atas kita punya workpiece kan. Ini bagi workpiece terus buat atas workpiece. Tengok tak jadi kan. Sebab kenapa? Kita tak tahu lagi ataupun kita tak pasti lagi berapa ampere ataupun arus yang kita nak gunakan. Okey, jadi kita akan berlatih atas kita punya workpiece, scrap metal sebelum kita mula buat atas kita punya workpiece. Dan satu lagi. Okey. Ini saya dah pesan banyak kali, jangan sesekali letak electrode holder ni atas meja. Sebab kenapa? Macam saya beritahu tadi, meja ni tadi dia keseluruhannya adalah besi. Jadi kalau katakan kita letak electrode holder ni atas meja dan kebetulan pula grounding ni juga ada melekat atas meja, dia akan menyala lah. Taklah menyala kalau api tu hidup. Cuma dia akan spark prap dia akan keluar api kat situ lah. Okey, seterusnya cara memegang electrode holder ni. Ni kita panggil sebagai electrode holder. Saya suka selempangkan electrode holder ni, macam ni. Saya akan pegang sekemas yang mungkin. Okey, sekemas yang mungkin. Maksud tangan saya akan masuk dekat dalam electrode holder ni. Macam ni lah. Ataupun macam ni pun boleh juga. Tapi pastikan sampai ujung. Sampai ujung ataupun sampai ujung. Pegang dengan kemas. Jangan pegang ujung sini pula. Kan nanti dia tak stabil. Okey, persoalannya kenapa saya selempangkan kabel holder ni, kabel ni dekat belakang. Saya pegang macam ni. Kenapa saya tak biarkan dia macam ni? Macam ni pun kita boleh welding juga kan. Sebab kenapa? Kabel ni berat. Jadi kalau katakan kita tak selempangkan kabel ni dekat belakang ni kan, dan kita biarkan dia terjuntai macam ni, semasa kita mengimpal, beban kabel tadi dia akan mengganggu kita punya pergerakan semasa kita mengimpal. Jadi seakan-akan kabel ni menarik kita punya electrode holder. Jadi pergerakan kita akan terganggu lah berbanding kalau kita selempangkan kabel ni kat belakang. Maksudnya berat kabel ni tadi tampung dengan kita punya bahu. Maksudnya okey, nampak? Berat kabel ni tadi dia tampung dengan kita punya bahu, jadi kita punya pergerakan kita mudah. Nampak? Yang macam pakai bluetooth lah. Tak ada bluetooth lah. Okay, timbang je. Okey, jadi salah satu tip ataupun teknik yang saya boleh kongsikan lah untuk kita dapatkan satu kemasan ataupun satu hasil yang agak baik lah. Okey, yang berikutnya kita nak grip ataupun kita nak pasang electrode holder ni tadi. Okey, jadi kita akan apit ujung electrode ni pada klip buaya ni lah. Kita panggil klip buaya macam buaya kan. Okey, kita akan kapit ataupun kita akan klipkan electrode ni dengan kemas lah. Maksudnya kita cari slot ataupun ruang yang paling stabil lah, paling kukuh dia punya cengkaman dia. Kalau kata kat sini kan, nampak longgar. Jangan letak kat sini, nanti dia akan spark. Siap benda yang spark siap benda yang longgar dia akan spark. Kan? Jadi kita nak spark tu berlaku bahaya Macam ni pun je tak boleh lah ni. Yang ni pun dia tak begitu kukuh sangat. Walaupun nampak macam kukuh kan. Tapi sebenarnya kalau katakan kita punya elektrod ni melekat, kita goyang-goyangkan dia akan beri spark kat sini. Sebab kenapa dia tak cukup kukuh. Jadi kita cari kawasan yang paling cengkam sekali. Baru kita akan apitkan. Okey, apitkan pada hujung. Pada hujung elektrod. Bukan pada dia punya penebat dia ni. Kalau apit pada penebat ni, kita cucuh pada benda kerja sampai semasa depan pun tak akan menyala. Sebab kenapa? Dia adalah penebat, bukan dia punya core ataupun dia punya teras elektrod tu tadi. Yang ni yang kita akan apitkan. Dan yang ini yang akan melebur jadi kumai. Okey, sebelum saya terlupa. Okey, ini ada kumai. Kumai saya buat beberapa larian tadi untuk cek ataupun periksa berapa arus yang sesuai. Kalau tengok kat sini ada beberapa larian ini larian saya buat tadi lah. Okey, ini yang saya panggil sebagai jermang ataupun sangga. Asalnya dia berada pada atas permukaan ni lah. Kan dia macam ni. Maksudnya lepas kita mengimpal, kita akan ambil tukup punya pin ni dan kita akan buang dia punya jermang ataupun sangga. Kita panggil jermang ataupun sangga lah. Okay, mana datangnya benda ni? Okey, benda ni datangnya daripada salutan teras elektrod. Ni dia punya pendapat je ni. Okey, ini dia punya
jeremang ataupun sanggar yang belum terbakar lagi. Ni. Yang saya buang tadi kan, penebat luar tu yang akan menyebabkan berlakunya jeremang ataupun sanggar. Apa fungsi jeremang ataupun sanggar tadi? Okay. Saya berbalik cerita pasal elektrod ni tadi. Dia punya penebatnya tadi, kan, sebagai salutan elektrod ni tadi, dia dapat, apabila dia melebur, dia dapat mengapungkan segala benda asing yang ada pada workpiece kita ni. Kau nampak ada macam-macam ada kan. Ada abuk ke kotoran apa, segala benda-benda asing, dia akan mengapungkan segala kotoran tu tadi dan dia akan mengeras dekat luar ni menjadi jeremang ataupun sanggar. Okey, jadi kita punya kumai ni adalah 100% daripada besi teras elektrod ni tadi. Okey, alhamdulillah dapat buat satu larian kumai yang agak lurus lah. Boleh katakan lurus lah. Okey, sebelum ni ada juga saya tanya dekat saya punya student sebelum ni kan, macam mana nak dapat satu larian yang lurus dengan mudah. Dia kata, "Cik, kita buat satu garisan, cik." Betul. Tapi sampai mana, sampai bila kita nak buat garisan tu kan? Kadang-kadang garisan tu pun tak nampak apabila elektrod dah menyala kan. Jadi bila silau sangat, kita tak nampak pun garisan tu sebenarnya. Okey, jadi saya cakap paling mudah macam ni. Okey, ada beberapa teknik ataupun cara untuk kita mendapat satu larian yang lurus. Lurus tu maksudnya lurus lah, tak ada bengkok-bengkok macam ular ke kan. Okey, satu cara kita pegang tadi lah, macam saya tunjuk tadi tu. Yang kedua, pergerakan semasa kita mengimpal. Ibaratnya macam kita menulis lah. Kita menulis kan, kita yang bergerak adalah kita punya pergelangan tangan. Yang tengok tangan saya bengkok. Okey, yang bergerak kita punya pergelangan tangan kita, bukannya kita punya lengan. Betul. Jadi macam tu juga semasa kita mengimpal. Okey, semasa kita mengimpal, yang menganyam ataupun yang menganyam lah, panggil anyaman, yang menganyam ataupun yang membentuk kumai itu tadi adalah kita punya pergelangan tangan dibantu dengan kita punya lengan. Bukannya lengan kita yang membentuk pergerakan tu tadi. Jadi kalau katakan pergerakan kita dibuat oleh lengan, itu yang akan mendapat satu larian yang sengit-sengit. Kenapa? Paksi ataupun paksi lah nak cakap, paksi kumai itu tadi sentiasa berubah. Sebabnya kenapa? Kita bergerakkan kita punya lengan. Sebenarnya apa yang bergerak adalah kita punya pergelangan tangan kita tadi yang akan membentuk kumai itu tadi. Okey, sebenarnya apabila kita tengok bentuk kumai, bentuk yang dihasilkan seakan-akan sisik ikan. Memang orang panggil istilahnya sisik ikan lah. Kita boleh nampak kat situ dia seakan-akan huruf C yang bertindan-tindan. C sampai ujung tu lah. Okey, sebenarnya apa yang berlaku? Semasa saya mengimpal, pergerakan saya adalah membulat. Saya akan membentuk bulatan pada workpiece ni lah. Jadi bulatan ke bulatan berikut ni tadi, dia punya jarak dia dan diameter dia sama. Jadi bila diameter dia sama, kita akan dapat dia punya kelebaran dia sama je, lebih kurang dia punya size dia lah. Dan jarak saya membulat ke bulatan berikut ni tadi tu, jarak dia pun agak sekata. Jadi kita akan nampak
Dia seakan-akan huruf C ataupun sisi ikan dah. C. Sebenarnya ia adalah satu bulatan yang bertindan antara satu sama yang lain. Jadi kalau katakan kita buat kita menganyam, ada beberapa teknik ya. Yang pertama macam saya selalu buat teknik membulat. Masa kita buat bulat sampai habis. Dan satu teknik lagi secara zigzag. Zigzag maksudnya kita akan buat anyaman pergerakan daripada atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah sampai hujung. Yang tu bergantung kepada skill masing-masing. Yang tu tak ada dia punya format ataupun skema dia kan. Awak kena buat bulat, tak ada. Awak kena buat zigzag, tak ada itu ikut kesesuaian individu lah. Okey, seterusnya kedudukan elektrod. Kedudukan elektrod lebih kurang condong macam ni. Dia tak tegak macam ni, dia tak baring sangat macam ni Lebih kurang 70 hingga 60 darjah lah. Dia punya kecenderungan dia. Dan kalau kita tengok daripada depan, dia agak sengit sikit macam ni lah. Dia tak ada meringit macam ni. Dia sengit sikit macam ni. Macam ni lah. Okey, dan katakan kita mengimpal, pergerakannya sekiranya kita menggunakan tangan kanan adalah daripada kiri ke kanan. Kalau katakan kita kidal, daripada kanan ke kiri. Okey. Jangan mengimpal macam ni pula. Kan di atas ke bawah. Tak pernah dia buat orang. Lagi-lagi macam ni kan. Kalau macam ni awak mengimpal, terbakar lah. Kan awak dengarkan terbakar. Okey, kenapa tak boleh mengimpal macam ni? Okey, soalan kenapa kita tak boleh mengimpal macam ni? Okey, sebabnya apabila kita mengimpal macam ni, apabila elektrod ni menyala, kita tak nampak lagi leburan dekat bahagian hadapan ni. Jadi kita pun tak nampak dia punya leburan, macam mana kita nak bentuk leburan tu tadi. Itu sebabnya kenapa kita kena mengimpal macam ni. Jadi apa yang kita nak, apa yang kita nak, leburan tu berada pada bahagian hadapan elektrod ni saja. Bukannya pada bahagian belakang ni. Bahagian belakang ni kita nak ada apa-apa lagi. Itu sebabnya kenapa kita kena condongkan elektrod tu tadi. Supaya leburan elektrod tadi berada bahagian hadapan saja dan kita boleh mengawal leburan tu tadi dan kita boleh membentukkan leburan tu tadi. Okey, itu dia punya sudut elektrod. Yang kedua, dia punya jarak. Jarak dia tak terlalu tinggi dan tak terlalu rendah. Kalau tinggi sangat, kita akan banyak dapat spatter ataupun percikan elektrod. Maksudnya, elektrod tu tak boleh nak menumpu pada workpiece kita. Sebab kenapa jarak dia terlalu jauh, jadi dia akan bersepah di merata-rata tempat pembukaan benda kerja kita. Dan sekiranya kalau terlalu rapat pula, kadang-kadang dia boleh freeze ataupun dia boleh freeze, melekat ataupun melekat lah, nak cakap melekat pada kita punya workpiece. Jadi jarak ideal dia lebih kurang 2 hingga 3 mm. Tak payahlah ukur. Kata ambil membaris sambil menyimpal kita ukur lah, tak payah. Kita agak-agak je jarak tu kan. Macam nak agak, kalau katakan terlalu tinggi dia akan marak. Nampak api tu akan marak lah. Api tu akan menyala macam tu. Dan kalau terlalu rapat pula dia akan melekat. Tu dia punya formula ataupun skill. Benda ni kita skill, kita kena praktik, kita kena buat, baru kita akan mahir lah. Okey, yang kedua. Yang ketiga, dia punya kelajuan semasa mengimpal. Kelajuan semasa mengimpal ni bergantung kepada api ataupun arus yang kita gunakan. Sekiranya arus tu tinggi kan, jadi elektrod tu akan melebur dengan cepat. Jadi kita kena buat dengan cepat. Tu saya cakap tadi, sebelum kita mulakan mengimpal, kita kena try dulu buat atas scrap supaya dapat berapa api ataupun ampere yang sesuai dengan kita punya tangan kita.